السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-31 di bawah tajuk bertoleransi dan memudahkan. Muka surat 292. Hadis yang diletakkan ialah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati seseorang yang samhan idza ba'a, seseorang yang ketika mana dia menjual, dia bersikap mudah dalam jual beli dia. Wa idza ishtara, dan ketika dia membeli, wa idza iktada, dan juga ketika mana dia meminta haknya. Nabi sebut Allah Azza wa Jal merahmati satu orang bila mana dia menjual, membeli dan meminta hak. Cara dia jual, beli dan juga minta hak tu dengan samhan. Samhan dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya ialah toleransi, mudah urusan, tak panjang cerita, tak rumit, ataupun kita sebut tidak cerewet dalam urusan. Itu yang dimaksudkan dengan samhan. Bila mana benda tu hanya benda-benda kecil saja yang berlaku dalam jual beli ataupun dalam urusan dia tu, dia mudahkan urusan itu. Itu maksud dari segi hadis yang terdapat dalam buku kita ni. Dalam syarah muka surat 293, dia sebut situ, golongan berjaya tidak merumitkan urusan dan menyusahkan kehidupan. Bahkan mereka memiliki sikap memudahkan ataupun toleransi. Antara tanda satu orang tu dia menginginkan kejayaan, khususnya kejayaan akhirat, yang dia tahu kejayaan akhirat itu diukur pada sejauh mana satu orang tu dapat menjejakkan kaki dalam syurga. Syurga yang berbagai-bagai darjat. Sudah pasti satu orang Muslim yang baik, dia mendambakan keberadaan dia dalam syurga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk dekat dengan Nabi dan berada pada kedudukan yang seperti ini memerlukan kepada kita melakukan banyak pengorbanan. Salah satunya ialah sikap toleransi pada urusan-urusan dunia yang kalau kita tengok memang tak dapat dinafikan, banyak berlaku kerumitan ataupun kita sebut birokrasi. Berhenti situ, sangkut sini. Ini dalam urusan dunia yang kita tengok, realiti hidup kita sekarang. Jadi kita memilih untuk tidak merungut panjang dan cuba untuk mencari ruang benda tu dijadikan seminimum mungkin segala kesusahan ataupun kepayahan itu. Ini nak sebut pada kita ciri-ciri orang yang nakkan kejayaan. Benda-benda yang
taklah beri kesan untuk kacau perjalanan dia ke syurga, dia akan pilih jalan yang paling mudah untuk dia selesaikan benda tu. Istilah kita panggil move on, cepat beranjak pada benda tu. Tak perlu banyak cerita. Kalau kita tengok dalam realiti kehidupan kita, hatta pada benda-benda yang kita kira sebagai benda biasa saja. Macam sebahagian orang bila mana dia beli kenderaan baru. Bila mana dia beli kenderaan baru ni, dia punya insecure, rasa kurang selamat. Dia mungkin waktu belum dia beli tu, dia akan tengok, kalau zaman kita ni, tengok review-review orang. Orang review macam mana. Tengok video, cari channel-channel yang berkaitan. Lepas pada tu tanya kawan-kawan. Kalau kawan yang baik tu tak apa. Jenis kawan sembah minyak ni susah juga. Dia kata tak padan yang ni, kena ambil yang moden lagi, ataupun yang mahal lagi, ataupun jenama lain, ataupun yang teruk lagi kita dah beli dah, dia pun kata rugi beli yang ni, loan dah luluh dah, duit pun dah start bayar dah. Ini juga antara bentuk tiada toleransi dalam melihat pilihan orang. Bila mana orang tu dah pilih apa yang dia nak dalam hidup dia, dia pilih kenderaan, dia pilih rumah. Kita yang melihat ni tak perlu panjang cerita lah mengulas, cukup-cukup lah. Mungkin kita boleh sebut sebagai panduan, sepatutnya kalau dia nak beli yang ni, ataupun beli dengan cara macam ni. Tapi kalau dia dah beli ataupun depan dia, kita tak cakap dengan panjang lebar. Tak perlu kita kata apa, usulkan satu sehingga menyebabkan pihak yang terlibat tu dirundung resah. Dia akan jadi benda tu menimbulkan rasa dia kurang toleransi. Itu juga benda-benda yang perlu dilihat. Kenapa manusia ni dia jadi kurang toleransi dan payah dalam urusan. Sebab tu kita tengok zaman kita ni, nak buat benda-benda baik, terhalang niat nak buat benda baik tu, ataupun susah nak buat benda baik, kerana wujudnya orang-orang yang telah mengambil kesempatan di atas benda-benda baik yang asalnya benda tu suci, bersih. Contoh tuan-tuan tengok, sebahagian orang bila mana dia sangkut tepi jalan, kita bawa kereta, tengok tepi highway ada orang susah apa semua, ada orang nak tolong, tapi tiba-tiba dia terfikir, tolong tengah malam, takut-takut yang berhenti tu ketua perompak. Akhirnya kita tak jadi. Kita terbantuk kerana benda-benda macam tu. Contoh orang-orang yang datang minta sedekah apa semua, dalam hati kadang-kadang terfikir, ni sindiket ni, bukan betul. Saya nak sebutnya kenapa jadi macam tu, kerana memang ada orang ambil kesempatan tu. Itulah dunia kita sekarang. Sehingga ada orang yang betul-betul dalam kesusahan dan betul-betul memerlukan bantuan, akhirnya mereka pun dibakukan sekali. Sama saja. Itulah realiti dunia sekarang yang tak dapat untuk kita elak. Contoh tuan-tuan tengok, bila mana berlaku benda-benda yang bersifat trending sekarang. Tuan tengok apa yang paling trending sekarang ni? Perceraian artis. Tuan-tuan tahulah perceraian artis. Okey. Saya nak ambil satu angle saja. Sikap dia menceritakan benda tu kepada umum, benda tu ialah bentuk pada kurangnya toleransi. Satu, tak tahulah tuan-tuan berada pada kem suami dia ke, kem isteri dia ke, saya tak tahu yang tu. Saya tak nak ambil tahu pun. Tuan-tuan nak sokong suami dia ke, tuan-tuan nak sokong isteri dia. Tapi apa sebab, apa yang berlaku daripada benda tu? Akhirnya, sebab isteri dia agak loud sikit. Tak isteri dah lah kan, sebab dah cerai dah. Okay. Akhirnya orang membakukan semua orang perempuan perangai macam tu semua. Saya nak sebutnya lah. Akhirnya dia bakukan orang perempuan ni tak boleh, kalau tak bagi duit raya nanti dia ungkit. Isu duit raya je pun. Lepas pada tu takut lah. Kena siap sedia duit raya. Tak kena gaya duit raya ni ingat sampai ke mati. Isu duit raya, tuan-tuan yang ikut tahulah isu duit raya ni apa dia. Bila mana dah tak suka tu, benda kecil pun akan ungkit. Cuma nak sebutnya ialah akhirnya dibakukan semua orang perempuan macam tu. Sebab tu kena ada sifat profesional. Saya tertarik dengan satu orang ahli politik di Malaysia ni, yang merupakan bekas menteri besar di satu negeri. Dia ni ada adik-beradik daripada kalangan, kita kira diva lah. Dia pun bahasakan diri dia diva. Tuan-tuan tahu dah siapa.
Bila mana orang tanya dia, wartawan tanya dia, apa problem YB dengan adik ni? Dia kata, takkan saya nak cerita isu ni dekat public. Itu bagus. Dia tahu ini ruang-ruang yang tak sepatutnya. Tak perlu cerita. Walaupun nampak macam tak sekufu, walaupun memang yang belah satu lagi tu sedang memburuk-burukkan dia, tapi dia atas dasar kematangan, dia tak cerita. Dia tak sambut, kata. Tak sambut. Ini bentuk ada toleransi. Dalam berlakunya kontroversi, satu orang tu dia ada ruang-ruang samhan di situ. Tak perlu untuk diceritakan. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, kan, antara surah yang menceritakan tentang besarnya kesan toleransi ni ialah surah Al-Mujadalah. Surah Mujadalah ni besar. Pertama-tama sekali surah Al-Mujadalah ni turun kerana berlakunya situasi yang merumitkan di antara pasangan suami isteri, iaitu Khawlah binti Sa'labah dengan suami dia. Suami dia ziharkan Khawlah binti Sa'labah. Sehinggalah turun surah Al-Mujadalah dan Allah Ta'ala sebut, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala telah mendengar perdebatan yang berlaku di antara satu orang dengan suami dia, iaitu Khawlah binti Sa'labah. Bila mana cerita tentang zihar tu, tiba-tiba datang tentang tak bolehnya kita ni berbisik-bisik, iaitu pada ayat yang ke-7 ke-8 surah Al-Mujadalah. Sebab perangai orang munafik ni dia suka berbisik-bisik sehingga menyebabkan orang nampak lain macam. Sebab tu antara bentuk akhlak yang kurang baik, bila mana kita duduk 3 orang yang bersembang cuma 2, ataupun banyak beri bahasa isyarat 2 orang ni sehingga yang ketiga kebingungan. Jangan buat benda macam tu. Itu benda yang dilarang. Cuma yang menarik nak berkait dengan apa hadis yang kita bincang pada malam ni ialah ayat yang ke-11 surah Al-Mujadalah. Bila mana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepada kamu beri ruang, maknanya toleransi, beri ruang, fil majalis, dalam majlis ilmu untuk orang masuk, fafsahu, berilah ruang, yafsahillahu lakum, Allah Ta'ala beri ruang pada kamu. Wa idza qila syuzu fanshuzu, bila mana dikatakan pada kamu majlis dah selesai, bangkit dan bersurai. Ayat yang ke-11 surah Al-Mujadalah ni cerita tentang perangai orang munafik. Orang munafik ni dia jenis mai kuliah lambat. Saya bukan kata orang mai kuliah lambat ni, saya sebut apa yang dalam Quran. Sebab apa? Zaman majlis Nabi, zaman Nabi ni, yang mai kuliah lambat ni dia akan mari, dia langkau orang, dia langkah orang, langkah, dia duduk tepi Nabi. Dia nak tunjuk apa? Dia kancing betul dengan Nabi. Itu style sebahagian orang. Sebahagian orang kan macam tu. Bila mana ada kuliah orang-orang tertentu, orang kenamaan tertentu, ya, dia datang lambat, lepas tu datang terus duduk depan. Itu nak tunjuk dia ada good relationship lah dengan kawan tu. Jadi Nabi ni, dalam majlis Nabi dah tahu ni orang-orang munafik. Lalu turun ayat ni untuk beritahu pada orang beriman yang datang pada awal lagi, yang jenis tunggu Nabi ni untuk duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam keadaan renggang-renggang sikit. Supaya apa? Orang munafik ni dia masuk, dia tak berkumpul sama kumpulan dia. Supaya dia diselang-selikan di antara beriman munafik. Supaya apa? Dia tak boleh berbisik-bisik, berpakat-pakat, memburuk-burukkan orang-orang beriman. Macam majlis kita pada malam ni, ni kedudukan yang elok ni. Tambah-tambah yang depan-depan ni, dia tak boleh nak cerita banyak. Jadi kalau duduk dengan kawan-kawan dia pun seorang, 2 orang, dia tak boleh. Tapi tengah tu kosong, kalau berkumpul boleh mengumpat kat tu. Cuma nak katanya ruang-ruang yang besar tu lah, jangan diberikan ruang-ruang yang besar. Nak sebutnya ialah benda tu berlaku zaman Nabi. Benda ni berlaku zaman Nabi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang beri ruang, Allah Ta'ala beri ruang pada dia. Perkataan fafsahu tu berkait dengan samhan. Kita kan, sebahagian kita kan, kita tak nak bagi ruang, kita macam susah-susah nak bagi ruang apa semua dekat orang.
Jadi dalam majlis ilmu ni Nabi suruh ada sikap toleransi dalam bab tu. Okay. Jadi apatah lagi dalam bab hubungan rumah tangga, dalam bab persahabatan, kawan, apa semua, dalam bab urusan. Sebenarnya ayat ni pun nak tunjuk kepada kita, ayat ke-11 surah Al-Mujadalah ni pun nak tunjuk kepada kita bahawasanya ada benda-benda yang perlu diberikan toleransi dalam masjid. Contoh macam orang yang tertangkap buat benda yang tak betul dalam masjid. Dia curi duit masjid ke apa semua. Bila mana disiasat, maka rupanya dia orang yang susah, perlukan bantuan, dan dia pun berjanji nak bayar balik duit yang dia curi apa semua. Jadi habis takat AJK masjid dah. Tak payahlah video CCTV tu di-cut, letak dalam TikTok sikit, letak dalam FB sikit, lepas pada tu disebar habis geruk apa semua tahu. Melainkan dia memang jahat untuk berhati-hati, tu cerita lain. Tapi bila mana benda tu sudah disiasat ataupun diselesaikan, ini juga benda ataupun ruang-ruang toleransi. Toleransi ni bukan nak kata supaya orang yang buat jahat tu rasa lega dengan sikap seperti ini. Cuma nak sebutnya ada ruang-ruang yang kita perlu lihat supaya kita nampak hidup di dunia ni macam tu lah. Dalam masa yang sama, ayat ni pun, ayat 11 surah Al-Mujadalah ni pun nak tunjuk pada kita, majlis ilmu ni ialah majlis yang ada keberkatan. Tak kira siapa penyampainya, tak kira siapa pun. Penyampainya tu jenis terkenal ke, jenis orang ada pangkat ke, orang biasa ke, dirakam ke, tak dirakam ke, majlis ilmu tu ada kemuliaan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan duduk di masjid qaryah masing-masing, ada ustaz-ustaz yang datang mengajar, pergilah majlis ilmu dia orang. Jangan menyebabkan dia rasa kecil, dia rasa macam orang tak minat kat aku. Tiang lagi banyak ada orang yang tunggu tu pun sebab nak kunci pintu je. Ini juga antara benda. Saya menyuarakanlah benda ni daripada kawan-kawan kita yang orang tak kenal sangat. Kesian juga tengok kadang-kadang dia bersungguh study. Saya kenal sebagai ustaz-ustaz ni yang orang kata apa, tidaklah begitu menonjol di media sosial, tapi dia mengajar bagus. Bahkan saya akui sebahagiannya lebih baik daripada apa yang saya sampaikan. Ada yang tak makan, tak makan, bawa kereta ni uyung ayang sebab takut makan, dia kurang masa nak study. Betapa dia nak beri ilmu pada masyarakat, tapi orang tak hargai dia. Jadi berilah ataupun toleransilah pada orang-orang seperti ni, supaya kita ni adil dalam melihat. Jangan tunggu orang kenamaan baru ada muka, tunggu ada jamuan baru sakat. Ini antara bentuk-bentuk tidak toleransi pada majlis ilmu. Majlis itu ada kemuliaan, ilmu itu yang ada kemuliaan. Orang yang datang beri ilmu tu bergantung dia pada Allah Ta'ala. Kalau dia ikhlas, Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Tapi kalau dia nakkan nama, maka dia setakat disebut-sebut di kalangan orang yang dengar je lah. Tak ada kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dalam buku kita apa lagi yang dia sebut. Dia kata situ, baginda memanjatkan doa buatnya. Atas lagi, oleh sebab itu mereka didoakan rahmat kerana dia bersikap rahmat kepada dirinya sendiri dan orang sekelilingnya. Baginda memanjatkan doa buatnya bagi menunjukkan bahawa kemudahan dan toleransi dalam interaksi sosial merupakan sebab kepada kelayakan buatnya doa ini, dan disebabkan dia tergolong dalam orang yang mendapat rahmat. Saya kata sikap ni ataupun akhlak ni luar biasa. Bukan mudah lah. Bukan mudah untuk kita buat. Toleransi ni dia ada tahap-tahap dia. Dia ada tahapan yang luar biasa. Ada orang toleransi dia luar biasa. Saya kata pengalaman saya sendiri, jumpa dengan satu orang ustaz selebriti daripada negara jiran Indonesia. Dia ni asal daripada Sumatera. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Zulkifli daripada Padang, Sumatera. Cuma dia ni minat sikit dengan benda-benda teori konspirasi lah. Zulkifli LCMA istilah dia orang lah. Waktu saya pergi ke Padang, saya sangkut dekat kaunter sebab kilo lebih. Duit tak ada. Beli barang orang kirim ramai. Kilo terlebih kat Air Asia. Duit tak ada. Air Asia kan jenis macam street sikit. Yang beratur di belakang nak queue nak letak barang ialah ustaz tu. Dia pun tengok. Waktu tu saya tak pakai macam ni, saya pakai biasa. Dia pun pergi. Dia kata ada apa problem? Saya tak gamak nak cerita, kawan saya yang cerita. Dia kata kilo lebih. Kilo lebih. Panggil ustaz sebab kita tahu dia ustaz. Kilo lebih ni ustaz.
tapi duit tak ada. Dia pun kata bisa diatur, beres. Kita kata bisa diatur duit nak ambil ke mana. Rupa-rupanya dia keluarkan duit dia bayar. Duit dia. Kawan saya kata nanti bayar balik ustaz. Enggak usah peduli, dia kata. Orang Melayu semua sama. Bukan semua sama tu tak guna, maknanya kita sama-sama Melayu lah, dia kata. Kita tolong orang Melayu lah. Dia sebut. Orang Melayu semua sama. Sampai kali ni dia ingat. Sebab tu dia memang teori konspirasi, tapi saya nak kutuk dia lebih-lebih pun teringat jasa dia yang tu. Adalah saya tak setuju dengan dia buat perkampungan akhir zaman apa semua, tak setujulah. Okey, tapi dia pernah tolong kita kilo lebih tu. Dia kata tak, sedekah. Toleransi sesama Muslim. Bagi. Banyak jugalah, beratus jugalah kalau tukar ikut duit Malaysia pun. Sebab yang kena tu lebih kurang 1 juta berapa ratus rupiah. Maknanya 1 juta lah 300 ringgit dah. Lebih ya. Tapi free, toleransi. Dia tunjukkan akhlak dia. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Nak sebutnya ialah itu peringkat-peringkat yang bukan mudah lah untuk memudahkan urusan. Macam tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan pergi beli barang apa semua, ada student-student beli barang yang kita tahu perwatakan seorang student universiti apa semua yang usia 20-an, belasan apa semua. Beli barang sebab saya ada tengok ni kejadian depan mata. Tengok satu orang student, kita tahu lah sebab dia pakai jaket student, kita tahu lah universiti mana. Dia nak scan tu, dia punya telefon dia tak jalan. Jadi ada seorang orang di belakang dia dengan barang yang banyak, beli barang. Agak terganggu. Dia cuma nak beli satu keyboard laptop je lah. Keyboard keyboard komputer ni. Dalam satu barang tu je. Tapi dia tag card tak jadi. Tak tahulah, mungkin dia tak ada duit betul ke macam mana. Tapi orang kata apa? Tak ada orang yang tolong lah pada waktu tu. Ada orang tolong lepas pada tu, tapi tak apalah, tuan-tuan tak payah tahu siapa yang tolong tu. Cuma nak sebutnya ialah peringkat awal tak ada orang tolong. Saya tengok dia macam terkiar-kiar, kesian dia. Dia macam keluar yang tu, lepas tu cashier tu macam tak apa, duduk sini dulu, saya uruskan yang lain. Yang lain-lain tu muka ketak macam cuka semua. Menyampah dengan budak tu punya lama. Padahal saya rasa barang tu dalam RM16, RM20 taklah mahal sangat pun berbanding apa yang kita beli. Kalau kita tolong budak tu, lebih mudah urusan dia. Nak tolong yang ratus-ratus memang tak mampu nak tolong. Yang macam tu lah kita boleh tolong. Ianya sebahagian daripada toleransi, memudahkan urusan. Ataupun tuan-tuan beli barang dengan orang-orang yang jual kata apa, penjual peniaga kecil tepi jalan tu. Beli ulama apa semua, setakat RM1, RM2 tu tuan-tuan tak ambil dah lebihan baki tu. Itulah bentuk kita samhan, toleransi pada dia. Dan sebahagian orang yang berniaga pun macam tu. Ada sebahagian orang berniaga ni yang sen-sen tu dia tak kenakan dah pada orang yang beli dekat dia. Contoh kalau RM16.5, ambil RM16.5 tu bagi free. Itu bentuk-bentuk toleransi yang dia ajar dalam ini. Sebab tu kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bila mana dia pergi bekam. Ada riwayat daripada Rabi' bin Sulaiman, anak murid pada Imam Asy-Syafi'i. Dia kata bila mana guru kami ni pergi bekam, dia akan bayar dengan bayaran yang cukup mahal. Selesai bekam tu dia bayar dengan 3 dinar. 3 dinar emas. Mahal 3 dinar emas ni. Sedinar dah berapa sekarang? Sedinar 600 ke 700 tak lagi dah. Bekam 3 dinar. Maknanya dekat dengan 1,200 bayar. Bekam. Jadi orang tanya, apa hal mahal sangat tu? Bayar ikut dirham pun okey. Dia kata kamu tengok dia yang bekam tu. Zaman dulu kan bekam bukan pakai pam. Pakai tarik dengan nafas kita ni. Sampai pening kepala kawan tu. Ingat senang nak bekam ni sampai penuh atas belakang apa semua ni. Dengan pakai tenaga kita sini. Tuan-tuan tiup belon 2 biji anak suruh tu pun tak payah tiup sendiri. Tiang tu pun nampak 2 lepas selesai tiup 2 belon. Peningnya kepala. Nak kata dah lah bekam ni, bekam bukan macam orang jual nasi tuan-tuan, hari-hari orang pergi. Bekam ni bukan macam kedai makan, hari-hari orang pergi. Bekam ni ada orang nak pergi, orang pergi. Maknanya sehari belum tentu ada orang pergi lagi. Jadi antara bentuk toleransi, dia buat macam tu.
Nak tunjuk bahawasanya supaya orang yang berniaga dia akan terus optimis rezeki tu daripada Allah Ta'ala. Antara bentuk-bentuk yang kita boleh tengok tingginya toleransi sebahagian para alim ulama nak tunjuk pada masyarakat. Ini cara toleransi yang benar. Kemudian apa lagi yang dia sebut situ? Adapun orang-orang yang merumitkan dan menyusahkan urusan, tiada rahmat dalam hati mereka, lalu kekerasan hati mereka terlahir pada cara mereka berinteraksi. Toleransi tidak bermaksud melampaui had sempadan dan melakukan perkara terlarang. Sebaliknya, ia bermaksud mencari jalan yang memudahkan, berusaha menyelesaikan sesebuah permasalahan dengan kerugian yang minimum atau tanpa sebarang kerugian jika mampu. Hal ini berdasarkan kaedah semua pihak dapat keuntungan ataupun kebaikan. Oleh yang demikian, hadis ini menyebut penjual dan pembeli, muka surat 294, bagi memberi keuntungan kepada semua pihak. Perkara ini mencakupi seluruh urusan kehidupan. Nak sebutnya ialah sifat toleransi akan menyebabkan orang yang berniaga dia ada optimis rezeki itu datang pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang membeli dia melihat ruang-ruang daripada urusan jual beli dia itu ialah ruang-ruang kebaikan, ruang-ruang untuk dapat pahala. Sebab tu jual beli zaman kita ni, pertama, jual beli didasari dengan aku nak harga paling murah, aku nak paling minimum sekali keluar duit. Sebab kita sudah didasari dengan kapitalis yang begitu tebal lah kepala kita. Macam-macam mana pun aku mesti nak dapatkan harga yang the best price. Jadi orang yang paling pandai menawar apa semua. Tapi ini antara benda-benda yang kadang-kadang mengurangkan nilai insaniah di kalangan manusia, nilai kemanusiaan. Sebab kita tahu ada sebahagian penjual yang memang struggle untuk jaga pusingan modal dia tu. Dan tak dinafikan ada sebahagian orang yang membeli pun, dia membeli bukan kerana dia ada duit, tapi kerana dia nak menyara dan nak beri makan kepada orang-orang yang dia tangguh. Jadi ini antara dua sisi pandang yang perlu dilihat, supaya kita nampak bahawasanya hidup bila mana ada toleransi, orang akan rasa hidup ni santai. Hidup ni santai. Saya boleh katakan di dunia ni, di Malaysia, bukan di Malaysia, di dunia dalam komuniti orang Islam, orang Islam terkenal dengan sifat toleransi. Cuma kita Malaysia ni, kita ada sifat tu, tapi dia tak menyeluruh. Sebab tu bila mana dibuat social eksperimen oleh orang barat buat social eksperimen. Mari Malaysia, buat susah, macam tak ada duit, minta dengan orang Malaysia, minta RM1, ada orang bagi 20, ada orang bagi 50. Orang kita ni memang orang-orang handsome, mudah sikit bagi banyak. Kalau orang-orang tak berapa nak cantik sangat, berkira bagi yang kupang-kupang je bagi. Itu penilaian luaran juga lah kadang-kadang. Cuma nak sebutnya ialah sikap tu ada, cuma dia dah ada nilai material. Di dunia ni kalau kita tengok di mana tempat yang paling tinggi nilai toleransi, yang saya tengok lah, bukan yang orang setuju, tapi yang saya tengok, ialah negara Pakistan. Tuan-tuan tengoklah traveller yang pergi ke sana, hatta traveller orang Malaysia pergi sana pun. Tuan-tuan tengok video-video orang Malaysia yang pergi berjalan sana. Ada yang buat novel apa tu, yang kayuh basikal nak pergi ke Mekah. Dia cerita part dia sangkut dekat Pakistan yang menyebabkan isteri dia sakit. Isteri dia sakit, yang perlu ditahan di hospital di Pakistan. Betapa tinggi toleransi orang-orang Islam di Pakistan ni, tak ambil bil apa-apa pun daripada daripada sakit isteri dia kena warded. Dan yang lebih besar sekali, tuan-tuan tahu siapa yang turun ziarah? Menteri Kesihatan. Tuan-tuan sakit, Menteri Kesihatan pernah datang ziarah. YB kawasan pun jaga-jaga. Bukan nak kata orang politik, cuma nak sebut je lah. Benda tu sukar. Cuma nak kata suasana toleransi itu besar. Toleransi itu besar. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang hidup di India, Pakistan ni, hidupnya ringkas. Pakistan lah paling obvious sekali. India tak menyeluruh, ada tapi tak menyeluruh. Sebab tu institusi agama sana boleh hidup tanpa bantuan kerajaan. Sebab masyarakat ni dia ada sikap nak membantu. Dia ada sikap nak membantu. Toleransi seperti ini kena ada. Orang kita dah ada, cuma dia kena lebih luas lagi. Saya sebut benda ni sebab apa?
Sebab kita tengok semakin besar toleransi dalam satu masyarakat tu, maka semakin nampak ringkas kehidupan masyarakat tu. Semakin nampak masyarakat tu dia punya cara hidup dia santai, relax, tak stres, tak rasa, tak mencurigai orang tu, mencurigai orang ni. Kita bila mana kita ada sikap toleransi ataupun kita sebut sebagai mudah kira ni, mudah buat urusan, mudah berkira, kita akan jadi orang yang kurang didampingi orang-orang yang nak ambil kesempatan. Sebab Tuhan dengan sifat keadilan dia akan menjadikan orang-orang yang ada sikap toleransi akan ditoleransi oleh orang lain. Akan ditoleransi oleh orang lain. Ni bukan kita nak sebut karma ke apa, bukan. Cuma nak sebutnya ialah benda tu ialah benda yang real dan nyata. Sebab toleransi ni dia dekat dengan sedekah, dekat dengan sedekah. Sebab tu orang munafik, orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, orang yang tak beriman, kita baca Quran, dalam Al-Quran ada ayat cerita orang yang mati kufur, mati munafik ni minta supaya dibangkitkan semula di muka bumi. Nak buat apa tuan-tuan? Nak sedekah. Salat tak cerita, puasa tak cerita, baca Quran tak cerita, tapi nak sedekah. Sebab dengan adanya sikap toleransi, toleransi tu dia akan melahirkan mudah bersedekah. Okay. Bila mana ada sikap tu, tidak akan ada orang yang rasa hidup ni begitu sempit. Tak ada. Tidak akan ada orang yang belajar sampai tahap dia stres, sampai tahap dia rasa dia tak cukup. Di negara kita ni benda ni dah ada. Sebab tu saya kata sikap toleransi ada, tapi dia tak menyeluruh. Tuan-tuan tengok pendedahan sebahagian daripada orang-orang yang terlibat dalam bab perubatan. Saya ada baca satu perkongsian daripada satu orang doktor. Dia ni terkenal dengan perkongsian sosial sepanjang dia rawat pesakit-pesakit. Dia doktor di hospital kerajaan. Antara yang dia rawat ialah siapa? Orang-orang muda kategori 20-an yang kena penyakit kelamin ni dengan sebab terlibat dengan masalah sosial ni. Bila mana dia cek, antara sebab terlibat tu kenapa? Kerana nak menyara hidup. Bukan nak sara hidup dia, nak tolong bayar hutang family dia. Benda tu ialah real, benda yang berlaku, memang sedang berlaku. Kalau ada sikap toleransi, tak akan sampai budak tu terlibat dengan benda-benda seperti itu. Sebab tu sikap toleransi ni dia akan membendung benda-benda yang orang kata apa, yang mengarut dalam masyarakat. Orang tak akan fikir untuk buat jahat, untuk dapat imbalan pada kejahatan sekiranya masyarakat tu toleransi. Ada, tapi dia tak kuat. Sebab jahat ni memang akan ada mana-mana tempat pun. Tuan-tuan pergi Pakistan tu yang saya kata toleransi tinggi, jahat dia ada juga di mana-mana. Tuan-tuan pergi Jepun yang kita nampak tersusun, tuan-tuan kena tahu di Jepun pun ada sisi-sisi gelap, tempat-tempat yang kotor pun ada. Dunia ni tak akan sempurna pun. Cuma nak katanya sikap tu diajar oleh Nabi untuk wujud, untuk ada benda tu. Muka surat 294. Apakah halangan untuk memberikan keuntungan kepada semua pihak dengan mempermudahkan urusan dan bertoleransi dalam interaksi? Ia bukanlah satu kemestian untuk mengalami kerugian dalam semua urus niaga. Misalnya, apabila seorang pengurus dalam menjalankan sesebuah tanggungjawabnya memudahkan urusan para pelanggannya, dia akan memperoleh keuntungan kerana kejayaannya dalam pengurusan urus niaga yang baik bersama pelanggan serta mencapai reputasi yang baik. Apa yang dia nak sebut sini ialah bila mana kita ada sikap toleransi, antara benda yang akan paling jelas nampak ialah keuntungan itu akan berada pada komuniti itu. Semua orang akan dapat rasa. Ayat dia ni terlampau nampak terjemahan sangatlah. Sebab tu tuan-tuan duk baca, nak cerita apa sebenarnya ni? Sebab dia duk terjemah by literal, dia akan jadi macam ni lah. Dia tak boleh membawa maksud sebenar apa nama ni yang penulis tu nak bawa. Saya tahu ni sebab saya belajar dengan penulis ni. Memang kita pernah banyak subjek kita ambil dengan dia, jadi kita tahu kecenderungan dia nak cakap benda ni tentang apa. Kemudian dia kata situ, boleh jadi orang ramai akan mendoakan kebaikan buatnya, cukuplah baginya menerima doa kerahmatan oleh Nabi. Macam saya pernah sebut sini, antara sebab kenapa adanya cerita seorang perempuan yang beri minum kepada anjing akhirnya dia dapat masuk syurga. Kenapa? Kerana dia beri minum pada anjing, anjing tu melihat ihsan yang dia terima pada manusia tu.
Kita terima bila mana ada orang kata haiwan mendoakan kepada kita. Dia terima. Memang benda tu valid pun. Jadi dengan sebab haiwan tu, anjing tu doakan perempuan yang jalang ni, perempuan yang tak apa elok perangai ni, akhirnya dia berpindah nak buat kebaikan yang lain. Sebab tu benda tu kena faham. Saya selalu sebut benda ni. Ada orang bila mana dia dengar hadis perempuan penzina dapat masuk syurga dengan sebab beri minum anjing, tiba-tiba dia dah rasa macam okey, aku tak semayang pun, bela kucing pun dah okey. Akhirnya dia ambil jalan pintas macam tu je. Cara aku nak dapat syurga ialah beli makanan kucing, letaklah bonet kereta. Nampak kucing aku bagi, azan aku tak pergi. Itu bukan cara dia. Itu bukan cara dia. Bukan seperti itu. Sebab bila mana kita toleransi ni, orang akan doakan rahmat pada kita. Doa rahmat tu tujuan dia ialah untuk kita ni ada kecenderungan buat kebaikan seterusnya. Dia bukan berhenti di situ. Berhenti di situ bukan. Bila mana kita dah letakkan diri kita pada tahapan itu, maka dia tidak mengoptimumkan kebaikan. Kejayaan tidak akan terbina. Tidak akan terbina. Itu kefahaman yang perlu kita jelaskan. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 295. Kaedah semua pihak beruntung ini menyebarkan rahmat, sakinah dan ketenangan fikiran. Akan tetapi setengah orang pula sukar berurusan dengannya. Dia hanya menerima dirinya mendapat keuntungan, namun pihak lain mengalami kerugian. Lantaran itu, kamu akan mendapati berhempas pulas merumitkan urusan. Sebab tu mungkin tuan-tuan pernah dengar, saya nak bagi contoh bagi mudah rampak. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni terkenal dalam kitab-kitab sufi. Dan cerita ni sabit dari segi riwayat dia. Satu orang ulama, satu orang alim, dia suka sedekah. Sebab sedekah tu kita sebut tadi bahagian pada toleransi. Antara golongan yang dia tidak lepaskan daripada memberi sedekah ialah golongan-golongan yang terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita satu orang alim ni, dia beri sedekah kepada orang kaya yang kedekut, perempuan penzina, seorang pencuri. Mungkin pernah dengar lah cerita tu. Bila mana orang tegur dia, apa Syekh bagi sedekah dekat orang kaya kedekut, bagi sedekah dekat perempuan penzina, bagi sedekah dekat pencuri. Dia tahu tiga-tiga golongan tu. Dia kata tak apa, moga-moga dengan sedekah ni ada bahagian rahmat yang Tuhan akan turunkan kepada penerima. Bila mana orang kaya yang kedekut tu, dia terima sedekah, terima hadiah, tiba-tiba dia tergeraklah hati dia, aku yang kedekut ni pun boleh terima hadiah orang. Akhirnya dia rasa satu benda yang teruk, dia ada sifat kedekut tu. Akhirnya dia berhenti pada kedekut tu, dan dia jadi orang yang bersedekah, kaya yang bersedekah. Perempuan penzina, dia berzina kerana dia nak sara hidup dia. Tiba-tiba dia dapat rezeki tanpa perlu berzina. Akhirnya dia berhenti pada berzina dan dia yakin Tuhan beri rezeki. Sama juga dengan orang yang mencuri tu pun. Dia mencuri kerana dia nak makan. Tiba-tiba dia tak perlu mencuri pun, dia dapat makan, dia dapat hadiah. Dan akhirnya dia stop. Tengok bila mana orang kata apa, benda tu didirikan di atas keikhlasan. Dia kadang-kadang masalah juga bila mana kita ni beri benda pada orang, tapi kita nak report pada orang tu. Ini juga masalah. Kan kita kan sebahagiannya macam tu. Saya dah bagi dekat dia bantuan, Ustaz, tengok dia macam tak buat apa pun. Yelah, kena tengok keadaan jugalah. Kalau bagi tu kena ada sasaran jugalah. Sebab kita bagi, pertama bagi dan bimbing. Dia bukan bagi dan dia urus diri, tu masalahnya. Bila mana kita bagi dan dia urus sendiri, tu yang menyebabkan tak beri apa-apa perubahan pada penerima. Dia kena beri dengan bimbingan, beri dia dengan ilmu, beri dia dengan panduan. Sebab tu benda ni penting untuk kita lihat, supaya kita nampak ianya bahagian daripada benda besar yang Nabi nak sebutkan. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita simpulkan. Okey. Kita beri beberapa kesimpulan sikit daripada apa yang dah kita sentuh pada malam ni. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, iaitu daripada Jabir bin Abdullah, bila mana Nabi kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati satu orang yang toleransi dalam berjual, membeli dan meminta hak. Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis ni, toleransi itu ialah pintu kepada sedekah.
Satu orang yang ada toleransi, dia akan lebih mudah untuk bersedekah. Sebab sedekah ni benda besar. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Surah Al-Munafiqun ayat 10, Tuhan sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berilah infak terhadap rezeki yang telah kami beri pada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang pada kamu kematian. Fayaqul, kerana ada setengah orang yang mati, iaitu orang munafik, orang kafir ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang dah mati ni, yang dah mendahului kita yang mati ni, sebahagian daripada mereka ni minta pada Allah Ta'ala dalam kubur, berilah pada kami sikit waktu, sikit je waktu, fa as-saddaqa, untuk kami sedekah, wa akum minas salihin, dan kami jadi orang saleh. Sebab tu bersedekah memang antara benda yang paling mujarab untuk menjadikan orang tu saleh. Tuan-tuan nak jadi saleh, banyakkanlah sedekah. Sedekah menjadi pintu kepada kesalehan. Sebab tu Nabi sebut orang perempuan, Nabi pesan kepada orang perempuan, bila mana Nabi khutbah khusus pada orang perempuan, banyakkan istighfar dan sedekah yang akan menyeimbangkan segala kekurangan dia. Kalau dia seorang anak, mungkin sikap dia yang agak kurang baik dengan mak ayah dia. Kalau dia seorang isteri, sikap dia yang agak kurang baik dengan suami dia, diseimbangkan dengan sedekah, dan juga diseimbangkan dengan istighfar. Cuma nak sedekah tu kena pakai duit sendiri, dan suami kena faham lah, kalau isteri minta duit untuk sedekah tu, bagi ya. Cuma ada suami dia insecure, ya ke dia nak sedekah tak? Kok dia pergi Watson kot. Dia sedekah di situ, dia tidak sedekah tempat orang susah, sedekah tempat orang kaya dah. Tak apalah, tuan-tuan kenal lah pasangan masing-masing. Cuma nak sebutnya ialah, berilah peluang kepada kepada pasangan untuk buat kebaikan, supaya dia ada ruang-ruang untuk dia boleh buat kebaikan juga. Ataupun paling kurang, bila mana dia masak, kita jadikan masakan dia tu ada bahagian orang lain boleh merasa, bukan dalam rumah kita je. Itu pun bahagian sedekah yang dia boleh buat, selain pada sedekah berbentuk material keuangan tu, ataupun apa-apa saja yang dia boleh mudahkan urusan orang. Itu antara bentuk-bentuk yang kita boleh tengok macam mana Nabi dia salurkan dan tunjukkan kesalehan itu terbina dengan sedekah. Paling mujarab. Maknanya taklah kata sedekah saja, cuma sedekah tu antara yang paling kuat main peranan. Apatah lagi yang sedekah tu ialah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang baca Quran, maka ia akan memanjangkan hayat kesalehan dia tu, sehinggalah kesalehan tu akan turun kepada zuriat-zuriat dia pula. Dia bukan kesalehan tu hanya kekal di situ saja, tapi kesalehan tu akan berpanjangan. Jadi antara benda yang kita boleh tengok dalam surah Munafiqun ayat 10 tu ialah kedudukan sedekah dan hubung kait dia dengan toleransi. Sebab toleransi tu sendiri sebenarnya sedekah. Tuan-tuan tengok orang susah, akhirnya tuan-tuan mudahkan urusan ni, itu sedekah hakikatnya. Tuan-tuan tengok orang yang dia tak cukup duit nak beli barang dekat kedai kita pun kata tak apalah, bagi yang mana ada je lah. Walaupun dia bayar tu tak cukup pun, akhirnya itu bahagian pada sedekah pun hakikatnya. Urusan-urusan, kita tengok orang-orang yang kata apa, yang tak reti dengan kemodenan apa semua. Saya nak sebut satu benda mudah, toleransi, benda mudah. Ni pengalaman di satu tempat lah, bukan di Perlis. Nak cocok duit ATM, orang beratur panjang. Maybe hari tu masuk gaji ke orang kerja, jadi beratur panjang. Bila mana banyak sangat orang cucuk duit ni, mesin ATM tu jadi jam. Dia tak boleh dah mengeluarkan duit, dia kena reset balik apa semua. Okay. Beratur panjang, seorang cucuk, dia pun belah. Yang kedua cucuk, dia pun belah. Yang ketiga cucuk, dia pun belah. Sampai dekat saya, skrin tu dah tunjuk tak boleh ambil duit. Cuma saya perasan skrin tu dah kena pada orang depan pun. Tapi waktu dia belah tu, dia tak paling memberitahu dekat saya tak boleh ambil duit. Belakang ada 10-15 orang ni. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau saya meneruskan kebiasaan yang tadi, yang belakang pula kena, yang belakang lagi kena, akhirnya saya kata semua tak boleh ambil duit, mesin dah rosak. Tuan-tuan boleh bayang betapa manusia ni dia punya kering hati dia, kering.
Tak ada rasa bahagian pada toleransi. Apa tuan-tuan boleh bayang, ada orang yang tiba-tiba tengok kereta, mungkin ada anak lah kereta dia turun nak ambil duit tu. Sama ada takut orang kata apa, anak dia ataupun bimbang kena saman dengan penguatkuasa pun boleh jadi juga. Jadi risau mana satu. Duduklah keadaan cemas macam tu, kita telah mengambil masa dia dan kita tidak toleransi terhadap dia. Itu antara ruang-ruang simple. Sebab ada orang dia rasa toleransi ni nak kena benda-benda besar, tak. Benda-benda simple macam tu saja. Benda-benda simple seperti itu yang kita boleh teladani dalam kehidupan kita. Jadi berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk hadis yang ke-32, berfikiran positif. Kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.